Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bulu Tangkis Terkini. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bulu Tangkis Terkini ini terdapat pada muka surat 134 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.1.2 membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna tujuh perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan berdasarkan teks rencana mengenai bulu tangkis terkini. Kedua, mencatat tujuh perkataan berdasarkan teks rencana mengenai bulu tangkis terkini yang dibaca, dilihat dan didengar untuk melengkapkan ayat dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna tujuh perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan berdasarkan teks rencana mengenai bulu tangkis terkini. Kedua, murid berjaya mencatat tujuh perkataan berdasarkan teks rencana mengenai bulu tangkis terkini yang dibaca, dilihat dan didengar untuk melengkapkan ayat dalam bentuk peta dakap. Pernahkah murid-murid menggunakan bulu tangkis sintetik semasa bermain sukan badminton? Ya, tentu ada murid-murid yang menggunakan bulu tangkis sintetik semasa bermain sukan badminton. Di sini Cikgu Afan menunjukkan ada beberapa keping gambar iaitu gambar bulu angsa yang dicabut untuk dijadikan sebagai bulu tangkis. Berbanding di sebelah kanan itu menunjukkan bulu tangkis sintetik yang menggunakan bahan campuran kimia ataupun bahan tiruan untuk dijadikan sebagai bulu tangkis sintetik. Pastinya bulu tangkis sintetik ini harganya agak mahal sedikit berbanding bulu tangkis yang menggunakan bulu angsa kerana ia tahan lama dan tidak menyebabkan kerosakan yang teruk pada bulu tangkis tersebut. Kita lihat gambar di bawah itu menunjukkan bulu tangkis plastik yang berwarna putih dan juga warna kuning di situ. Pastinya ia juga tahan lama apabila seseorang itu menggunakan bulu tangkis plastik tersebut. Namun begitu, bulu tangkis sintetik ini hanya dibenarkan dalam sesebuah perlawanan diadakan. Untuk pengetahuan murid-murid, kita mestilah menggunakan bulu tangkis sintetik ini supaya dapat mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar kerana ia tidak dibuang begitu kerap semasa perlawanan ataupun permainan itu diadakan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid,
Mari kita membaca teks rencana mengenai bulu tangkis terkini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk membaca teks rencana ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Shufen telah membaca rencana inovasi bulu tangkis dalam sukan badminton. Dia ingin berkongsi maklumat tersebut dengan rakan kelab badmintonnya. Perkembangan sukan perlulah seiring dengan teknologi dan inovasi. Oleh itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM menyambut baik keputusan Persekutuan Badminton Dunia BWF yang meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik mulai tahun 2021. BWF perlu melaksanakan perubahan itu dengan memastikan kualiti bulu tangkis sintetik itu sama seperti bulu tangkis yang diperbuat daripada bulu angsa. Sehubungan dengan itu, BWF mendapatkan maklum balas daripada pemain sebagai individu penting dalam inovasi ini. Setelah ujian dilakukan, bulu tangkis sintetik didapati lebih efektif. Misalnya, dari segi kualiti permainan, pergerakan bulu tangkis sintetik lebih cepat berbanding dengan bulu tangkis sedia ada. Namun begitu, BWF yakin pemain dapat menyesuaikan teknik permainan dengan cepatnya. Penggunaan bulu tangkis sintetik ini juga selaras dengan kempen kelestarian alam. Oleh sebab ketahanannya, pemain dapat mengurangkan kekerapan pembuangan bulu tangkis ini. Tambahan pula, bulu tangkis sintetik dapat mengelakkan kebergantungan pada bulu angsa. Ujian juga mendapati penggunaan bulu tangkis dapat dijimatkan sehingga 25%. Situasi ini memberikan insentif penting bagi ekonomi dan alam sekitar demi masa hadapan sukan badminton. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks rencana mengenai bulu tangkis terkini. Dapatlah kita fahami bahawa bulu tangkis terkini merupakan hasil daripada inovasi iaitu menggunakan bahan sintetik yang menggantikan bulu angsa. Pastinya ia sangat tahan lama dan dapat mengurangkan pencemaran alam, iaitu para pemain tidak perlu menukarkan bulu tangkis sintetik ini kerana ia tahan lama dan dapat mengurangkan pembuangan semasa perlawanan diadakan. Pastinya ia dapat menjamin ekonomi sesebuah negara yang menghasilkan inovasi bulu tangkis terkini ini dengan bahan sintetik tersebut untuk memajukan sukan badminton di negara. Seterusnya, mari kita mencari dan mencatat maksud perkataan berdasarkan teks rencana mengenai bulu tangkis terkini dengan menggunakan kamus dalam jadual. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid mencari makna perkataan yang terdapat dalam teks rencana yang telah kita baca tadi. Oleh itu, murid-murid bolehlah merujuk kamus ataupun merujuk maklumat makna perkataan tersebut di internet dengan melayari laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu ataupun PRPM di laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu kita lihat perkataan yang pertama iaitu sintetik. Maksudnya dihasilkan daripada bahan kimia ataupun bahan tiruan iaitu bukan daripada sumber semula jadi. Contohnya bahan semula jadi itu getah haiwan ataupun batu. Maksudnya di sini sesuatu bahan ataupun produk itu dicipta ataupun dihasilkan tidak menggunakan
bahan ataupun sumber semula jadi. Maksudnya di sini ada menggunakan bahan kimia ataupun bahan tiruan. Contohnya seperti tadi itulah bulu tangkis tadi pada asalnya menggunakan bulu angsa, tetapi hasil daripada inovasi bulu tangkis tersebut telah pun dicipta dengan menggunakan bahan tiruan ataupun bahan kimia supaya bulu tangkis tersebut lebih berkualiti dan tahan lama. Seterusnya perkataan yang kedua, kualiti. Maksudnya sifat yang baik sesuatu barang ataupun bermutu. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa kualiti ini merujuk kepada mutu sesuatu barangan dan juga sifatnya yang baik. Seterusnya perkataannya inovasi. Maksudnya sesuatu yang baru diperkenalkan dan dihasilkan seperti sistem, kaedah dan produk secara kreativiti. Maksudnya di sini penghasilan sesuatu seperti sistem, kaedah ataupun produk yang lebih baru. Seterusnya perkataannya efektif. Maksudnya berkesan dan mempunyai impak yang positif. Ada kesannya lah. Seterusnya, kelestarian. Maksudnya sesuatu keadaan yang kekal dan terpelihara. Maksudnya tidak ada perubahan bagi sesuatu tersebutlah. Kemudian, kebergantungan. Maksudnya perihal iaitu keadaan yang bergantung pada sikap individu dengan orang lain. Itulah maksudnya. Seseorang itu tidak perlu mengharapkan daripada orang lain lah ataupun sesuatu perkara itu. Jadi ia boleh dilakukan ataupun boleh menjalankan sesuatu perkara itu dengan sendirinya tanpa mengharapkan daripada orang lain ataupun benda-benda lain lah. Seterusnya perkataan insentif. Bermaksud sesuatu yang berupa kebendaan atau tidak iaitu diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan ataupun galakan. Maksudnya di sini sesuatu yang melibatkan kebendaan, contohnya apa? Contohnya duit ataupun hadiah ataupun tidak. Maksud di sini kadang-kadang kita tidak memberikan duit ataupun hadiah. Malahan kita memberikan sesuatu yang melibatkan perkhidmatan. Contohnya lah perkhidmatan apa? Perkhidmatan layanan ataupun perkhidmatan yang melibatkan di luar aspek barangan tersebutlah. Oleh itu, ia digunakan ataupun berfungsi ataupun berperanan sebagai penggalak ataupun pendorong untuk seseorang itu mahu melakukannya pada masa akan datang. Akhir sekali perkataannya teknik. Maksudnya pengetahuan dan kaedah yang berkaitan dengan pembuatan dan mencipta barang-barang hasil industri seperti jentera, kenderaan dan juga bangunan. Maksudnya di sini ialah pengetahuan dan kaedah yang berkaitan bagi pembuatan dan juga mencipta barang-barangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maksud perkataan berdasarkan teks rencana tersebut dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat perkataan dalam ayat bagi melengkapkannya berdasarkan rencana mengenai bulu tangkis terkini.
tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mencatat maklumat iaitu perkataan ke dalam ayat yang telah cikgu nyatakan dalam bentuk peta dakab ini. Oleh itu, murid-murid perlulah merujuk maksud perkataan yang telah Cikgu Afan berikan di sini dalam slide aktiviti 2 tadi, supaya murid-murid dapat memahami maksudnya untuk melengkapkan ayat tersebut. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.